Okey. Lepas tu memang dalam bidang perniagaan salah satu sumber pendapatan yang agak lumayan. Sebab Nabi kita pun dah cakap 99 daripada rezeki itu adalah perniagaan. Walau serba sulit, ternyata semangat yang tinggi, minat yang mendalam dan usaha yang tidak pernah jemu akhirnya membuahkan hasil yang lumayan bagi anak muda ini. Terima kasih kepada penonton yang mengirimkan pelbagai foto menarik di sekitar kampung masing-masing di laman Facebook Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Selepas mendapat undian like terbanyak dan diteliti para juri, 3 foto kampung kita paling menarik telah dipilih sebagai pemenang. Farid Syamsuddin melalui kiriman foto pemandangan kampung Teratak Kulai, Jelawat Bacok, Kelantan. Nur Atika dengan kiriman foto pemandangan air terjun Pelangi, Kampung Kuala Sentul. Dan Muhammad Rosli Abdul Rafar dengan foto pemandangan Endau Rompin, Pahang. Setiap pemenang bakal menerima hadiah wang tunai RM500 serta cenderamata iringan. Hubungi Unit Komunikasi Korporat Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah di talian 03 8891 5945. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang ya. Teruskan mengambil gambar menarik kampung anda untuk dijadikan sebagai kenangan. Sekian dari kami di kampung kita untuk minggu ini. Jumpa lagi. Kampung kita itu tadi dibawakan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Kampung kita dibawakan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Kampung kita, 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 kampung kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masa pantas meninggalkan kita dan tanpa kita sedari, program Kampung Kita sudah 13 episod bersiaran. Sejak disiarkan 4 April lalu, kami membawa anda meninjau usaha pelbagai agensi di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW dalam memastikan masyarakat luar bandar menerima kemudahan infrastruktur asas. Akses jalan raya, elektrik, air dan bantuan rumah antara misi KKLW agar ekonomi masyarakat luar bandar berdaya maju, modal insan diperkasa dan kualiti hidup penduduk dipertingkatkan. Minggu ini kami paparkan peranan KKLW dalam memastikan masyarakat luar bandar membina kehidupan lebih selesa dari aspek sosial, ekonomi dan pendidikan. Pembangunan luar bandar sentiasa menjadi agenda utama dalam pentadbiran negara. Ia dilaksana secara berterusan bagi memastikan masyarakat luar bandar tidak diabaikan dan dapat menikmati pembangunan seiring dengan masyarakat bandar. Hasilnya, kadar kemiskinan luar bandar berjaya diturunkan dari 58.7% pada 1970 kepada 3.7% pada 2010. Manakala kemiskinan tegar pula berkurang daripada 5.2% pada 1990 kepada 0.9% pada 2010. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW berjaya melepasi sasaran bagi rancangan pelaksanaan projek di bawah bidang keberhasilan utama negara NKRA dalam menyediakan infrastruktur asas luar bandar di seluruh negara. Ia membabitkan semua projek pembinaan jalan raya,
pembekalan air bersih, kemudahan elektrik dan pembinaan bantuan rumah yang secara keseluruhan hampir sempurna dilaksanakan. Utamaan kepada pembangunan infrastruktur luar bandar di antara perkara yang ditekankan. Dan di situ diletakkan sasaran bukan hanya dari segi target grup ataupun sektor yang diberi keutamaan, tapi target jangka masa menyiapkannya, melaksanakannya juga diletakkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 3 tahun bukan 5 tahun, dan projek-projek ini harus juga dilaksanakan dengan kerjasama semua pihak, bukan hanya kerajaan-kerajaan negeri, agensi-agensi yang ada, malahan masyarakat penduduk setempat pun ya, kita libatkan mereka. Projek naik taraf jalan kampung dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar dapat memanfaatkannya, termasuk membawa keluar dengan lebih mudah hasil pertanian untuk dipasarkan. Dalam tempoh 29 bulan, KKLW berjaya mencapai sasaran di bawah Inisiatif Infrastruktur Asas Luar Bandar RBI dengan menyiapkan 2,334 km jalan. Kejayaan itu mengatasi sasaran asal iaitu 1,910 km jalan setakat akhir bulan lalu. Tahun ini saja 280.91 km jalan disiapkan di Semenanjung, 136.08 km di Sarawak dan 120.5 km di Sabah. Bekalan air bersih tetap menjadi keutamaan bagi meningkatkan taraf sosial dan kesihatan penduduk luar bandar serta pedalaman. Sehubungan itu, KKLW berjaya menyediakan bekalan air bersih atau terawat kepada 150,247 buah rumah di seluruh negara. Tanpa mengira kedudukan penempatan, bekalan elektrik tetap disalurkan kepada penduduk dengan 62,603 buah rumah telah disambungkan dengan bekalan elektrik. Untuk program bantuan rumah PBR, 34,398 buah rumah telah dibina atau dibaik pulih. Rumah selesa yang dibangunkan di bawah projek e-Kasih ini meringankan bebanan hidup kumpulan sasaran sekaligus memberi kesan positif dalam peningkatan pendapatan. PBR ini dibahagikan kepada 2 kategori iaitu bina baru dan baik pulih rumah. Pencapaian 4 sektor infrastruktur yang dilaksanakan iaitu pembinaan jalan raya, pembekalan air bersih, bekalan elektrik dan projek perumahan amat memberansangkan meski terdapat cabaran sepanjang pelaksanaan projek NKRA ini. Bagaimanapun ia dapat ditangani berkat kesungguhan dan komitmen semua pihak. Antara kekangan yang dihadapi termasuklah kekurangan bekalan bahan mentah seperti bitumen terutama di pedalaman menyebabkan kos harga bahan mentah meningkat. Perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan pembinaan jalan terpaksa ditangguhkan. Kos pengangkutan tinggi terutama bagi projek di kawasan pedalaman yang terpencil kerana taburan penduduk yang tidak sekata di Sabah dan Sarawak. Dan masalah kurangnya kontraktor berwibawa terutama untuk melaksanakan projek di pedalaman. Walaupun pada peringkat awal cabarannya amat membimbangkan kita, tapi ada yang beranggapan kemungkinan akan gagal, kemungkinan akan lambat, kemungkinan berbagai kemungkinan. Tapi kita berpegang, berpaut dengan nawaitu iltizam yang cukup kental untuk membolehkan supaya bukan cabaran itu menjadi penghalang, bukan jarak jauhnya menjadi penghalang, untuk membolehkan kita, rakyat ini mendapat pembelaan. Kita akan mencari jalan bagaimana mengatasinya. Langkah yang pertama seperti yang saya sebutkan ialah structure changes dalam kementerian itu dahulu. Selepas itu kita berunding dengan kerajaan-kerajaan negeri. Kerajaan negeri senaraikan, kemukakan senarai. Nak buat jalan, nak buat rumah, nak buat bekalan elektrik, loji air, di mana tempat dia. Lepas itu pegawai saya turun ke bawah. Kenal pasti betul ke tidak ke, bersesuaian ke tidak ke, diselaraskan dengan keperluan masyarakat di peringkat kawasan-kawasan yang memerlukan bantuan itu. Dan selepas itu, di antara juga cabaran, adakah keupayaan kita dalam melaksanakan ini? Ini kebimbangan saya di peringkat awal. Kena jarak jauhnya, kalaulah contoh di Belaga itu, dia tidak boleh melalui jalan raya, kerana tidak ada jalan raya. Kalaupun ada sungai, kadang-kadang kita naik perahu, ada satu ketika kita naik perahu, ada satu ketika perahu naik kita. Kena kita kena angkat perahu tu. Pasal dia punya sungai dah cetek dah.
Jadi nak bawa peralatan, kabelnya, batunya, bitumennya ke kawasan-kawasan ini bukan kerjanya mudah, ya. Sedalah jarak jauh dia agak begitu berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan nak kita laksanakan. Komitmen Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW diteruskan lagi untuk 2012 dengan RM5.2 bilion diperuntukkan bagi meningkatkan lagi kemudahan asas kepada rakyat. Antaranya bekalan air bersih serta kemudahan rumah yang lebih selesa untuk penduduk luar bandar di seluruh negara yang akan dilaksanakan sebelum hujung tahun ini. Peruntukan itu juga bagi memperbaiki mutu jalan di luar bandar untuk dinaik taraf. Tumpuan kepada penduduk di pedalaman Sabah dan Sarawak supaya mereka dapat menikmati kemudahan asas yang sempurna seperti di bandar. Gembira, senang sebab jalan raya pun dah ada kan. Kereta pun senang masuk, air pun dah ada, tangki air pun dah ada, semua orang dah tolong, senang dapat air. Sekarang di sini pun taklah susah sangat hidup seperti dulu, susah dapat air, jalan pun susah dengan kaki. Dolok kalau dia pergi Kuching sampai seminggu doloknya. Pakai perahu. Ya, ya. So sekarang ini sudah senang. Sekarang sudah senang sedikit lah. Kerana macam sekarang kalau pergi bandar Kuching sana kira sudah dapat orang alih. Kalau dahulu selalunya kita menggunakan air perigi. So nak dapatkan air perigi itu kenalah. Itu pun bersesak-sesak, cuma sebuah perigi saja. Dan bayangkanlah satu kampung yang bersesak untuk mengambil air. Dan kalau tak ada bekalan elektrik kan, so kita pun menggunakan pelita ataupun lampu yang menggunakan kerosin yang lain lah. Dalam mentransformasi kawasan luar bandar sebagai kawasan produktif dan maju yang memberi manfaat kepada hampir 9.5 juta penduduk luar bandar, RM5 bilion diperuntukkan untuk tahun 2012 dengan 3 fokus strategik. Di bawah fokus strategik pertama, Pusat Transformasi Luar Bandar atau Rural Transformation Centre (RTC) diwujudkan. Pelaksanaan program RTC boleh membantu masyarakat luar bandar keluar daripada kemelut kemiskinan di samping melonjakkan pendapatan sara diri melalui pelaksanaan inisiatif membabitkan kerjasama pelbagai kementerian dan agensi. Menggunakan slogan satu hentian berbagai perkhidmatan, RTC bertindak sebagai pusat integrasi perkhidmatan membabitkan aktiviti pengumpulan, pemprosesan dan pengedaran hasil pengeluaran pertanian, perbankan dan insurans. Turut ditawarkan hikmat nasihat perniagaan, latihan dan kemahiran, klinik serta ruang niaga. RTC akan menyelaras semua program daripada pelbagai agensi termasuk organisasi pembangunan usahawan dan institusi keuangan pembangunan di lokasi yang terpilih. Dengan adanya RTC, usahawan tempatan boleh mendapat sokongan yang diperlukan tanpa perlu berkunjung di setiap agensi untuk berurusan. Pelaksanaan RTC membantu memberi impak besar kepada pembangunan ekonomi masyarakat setempat, termasuk penghasilan produk kampung yang boleh dikomersialkan. Selain dapat memasarkan produk keluaran tempatan ini secara lebih efisien dan diterima ke peringkat lebih tinggi, sekaligus membantu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi antara bandar dan luar bandar dan membolehkan kawasan luar bandar menampung pembangunan ekonomi berbentuk komersial. Ini mampu mengurangkan penghijrahan penduduk ke bandar. Ini lagi satu idea yang dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib, iaitu bila mana dia kerap sebutkan kepada saya, nyatakan bahawa tidak cukup bagi kita untuk membina jalan, lampu, elektrik, air, bina rumah. Orang kampung perlu duit untuk mereka nak bayar bil. Jadi di antara kaedah yang kita katakan ialah supaya ada kegiatan ekonomi di sekeliling kawasan-kawasan yang berhampiran dengan kampung-kampung ini untuk memungkinkan supaya orang kampung dapat menjual hasil pendapatan mereka, tangkapan mereka, ternakan mereka, untuk membolehkan supaya peningkatan pendapatan ini akan dapat kita jayakan. Dan di situ kita tempatkan berbagai kemudahan yang ada. Ya. Dalam abad sekarang ini, kalau orang kampung nak jalan mungkin masanya agak panjang. Ya. Dapat bekalan maklumat tentang kesihatan, perubatan dan juga kewangan. Kalau nak sampai ke bank contohnya,
daripada kampung mana ke, Parit ke, pergi Ipoh, jaraknya jauh. Jadi dengan adanya pusat ini, di mana pusat ini 8 inisiatif kita anjurkan di situ dan membabitkan kementerian-kementerian yang lain, termasuk kementerian contohnya pertanian. Menjadi pemangkin RTC yang telah diwujudkan di Gopeng, Perak dan Tunjung, Kelantan, 240 buah medan infodesa MID di seluruh negara akan ditukar menjadi mini RTC. Ia menjadi langkah mempercepatkan transformasi luar bandar. Sehingga kini, 11 MID sudah siap ditukar kepada mini RTC. Pada tahun ini, sebanyak 77 buah MID akan dijadikan mini RTC yang menyokong 8 inisiatif RTC dalam skala kecil meliputi kawasan sekitar daerah atau mukim sesebuah tempat. Pengisian utama mini RTC ialah melaksanakan latihan dan kursus kepada masyarakat luar bandar seperti celik dan mahir komputer, pengenalan internet dan pembangunan blog serta laman web. Selain sebagai langkah mempercepatkan transformasi luar bandar, RTC menjadi pusingan terakhir dalam usaha kerajaan memodernkan sektor luar bandar sekaligus menjadi pelengkap agenda pembangunan luar bandar. Keselesaan dan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan khususnya bagi memastikan segala projek pembangunan dan infrastruktur dapat disegerakan. Untuk itu, Kementerian Luar Bandar dan Wilayah KKLW menekankan aspek turun padang dan melakukan tinjauan. Bukan saja untuk memantau kerja-kerja yang dibuat tetapi dapat melihat sendiri kelangsungan perjalanan dan kualiti sesuatu projek dilaksanakan. Di peringkat kementerian bukan hanya kita wujudkan unit, tapi kita juga wujudkan landasan jawatan kuasa ataupun unit khas di peringkat kementerian. Kita wujudkan yang baru yang saya sebutkan flying squad. Dia bukan terbang tapi dia terbang juga lah. Flying squad unit kementerian yang tak pernah ada dulu untuk membolehkan supaya mereka pantau bila ada laporan, contohnya ada SMS datang sama saya berada di parlimen ke di mana-mana tempat ke di rumah ke yang dikatakan bakalan air tak cukup, bakalan ni tak cukup, masalah jalan tak cukup, saya terus berhubung. Besok mereka terbang, mereka cek, lepas itu pos kabinet dalam minggu itu juga bagi laporan kat saya. Secepat itu yang kita katakan bahawa mereka memantau pelaksanaan projek-projek dan saya tidak bergantung semata-mata 100% dengan pegawai-pegawai saya walaupun mereka semuanya kerja baik. Ya, mereka kerja dengan begitu teliti, dengan begitu committed, tapi saya tahu selaku menteri kampung ini saya kena tahu apa masalah orang kampung, kena besok nanti saya akan jawab di parlimen dan saya kena tahu selok-belok, ya. I must be there. Pelbagai formula diadun dengan mengambil kira pelbagai aspek supaya pembangunan yang dilaksanakan diperolehi manfaatnya oleh semua kaum secara menyeluruh. Menjadi fokus strategi kedua pula melibatkan usaha pengukuhan pendidikan masyarakat luar bandar. Pendidikan adalah tunjang dalam pembangunan sosial negara. Pengabaian dalam soal pendidikan bererti mengabaikan kebajikan masyarakat dan menjejaskan pembangunan sesebuah negara. Menyedari pendidikan sebagai pemangkin untuk meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk luar bandar, KKLW melalui agensinya Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS dan Majlis Amanah Rakyat MARA memainkan peranan membimbing anak-anak luar bandar ini ke arah kecemerlangan pendidikan. Statistik terbaru menunjukkan KEMAS berjaya membuka 1,150 kelas baru berbanding sasaran 1,000 kelas yang disasarkan. Jumlah ini adalah 42% daripada sasaran 2,755 kelas baru di bawah sub NKRA. Bilangan kanak-kanak di Tabika KEMAS juga meningkat 16% dalam tempoh 2 tahun. Misalnya pada 2009, 187,234 pelajar mendaftar di Tadika KEMAS. Jumlah ini meningkat 31,482 pelajar atau 16% kepada 218,806 pada 2011. MARA pula mewujudkan program-program kecemerlangan
yang dihaskan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan luar bandar dengan harapan mereka akan menjadi ejen perubahan masyarakat luar bandar. Usaha melahirkan modal insan terbaik ini dilaksanakan melalui program Ulul Albab dan IGCSE di Maktab Rendah Sains Mara MRSM. Akan kemas contohnya. Terbabit bukan hanya untuk mendidik masyarakat luar bandar. Yang kecil, tabika kemas. Mendidik anak-anak masuk di situ, mengenali huruf, macam mana peradaban dia, moral dia. Dididik anak-anak ini sebelum mereka masuk darjah 1 sampai menengah. Jadi sudah ada situ peranan kementerian ini untuk dalam pembinaan insan manusia. Untuk yang dewasa, kemas juga membimbing masyarakat, bukan anak kecil, tapi yang dewasa. Diadunkan pula dengan agensi seperti MARA. Di situ kita bina insan manusia yang saya katakan very comprehensive approach. Bukan hanya dari bilang pendidikan kita wujudkan MRSM di merata tempat di kampung-kampung luar bandar. Kita adakan KPTM, College Politeknik MARA yang ada di peringkat rendah, di peringkat menengah, di peringkat universiti UNIKL di bawah kementerian Universiti Kuala Lumpur. Dan itu satu agensi yang saya katakan amat penting sekali. Bukan setakat untuk membantu masyarakat kita dalam bidang pendidikan, kita bantu dengan bantuan beasiswa. Fokus strategik ketiga pula membawa masyarakat luar bandar keluar dari jurang kemiskinan sekaligus memakmurkan isi rumah luar bandar. Ia melibatkan pembangunan usahawan